أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita menyambung diskusi kita Al-Khomeiniah yang ditulis oleh Syekh Sa'id Hawa. Telah beberapa kali ya kita baca kitab ni, insya-Allah ininya kita akan sambung lagi lah akidah-akidah Syiah yang tidak betul, yang pelik dan diikuti oleh Khomeini sendiri. Cuma sebelum kita masuk, lebih molek kali kita ulang baliklah secara ringkas apa kita baca dah sebelum ni. Pertama sekalinya buku yang kita baca ni ditulis oleh Syekh Sa'id Hawa. Syekh Sa'id Hawa ni seorang ulama gerakan, dan seperti mana kita tahu, selepas daripada revolusi Iran, orang Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ni berlaku khilaf, berlaku perbezaan pendapat berkenaan dengan Syiah ni. Jadi termasuklah juga ulama-ulama gerakan. Ulama gerakan juga berbeza pandangan. Sebahagiannya, bahkan sebahagian besar lah kita kata pada awalnya semacam tertipu ataupun menganggap baiklah revolusi tersebut. Ada sebahagian lagi menentang dan sebahagian lagi pada awalnya menyokong, kemudiannya mengubah pendirian. Ada kesimpulannya berlaku perbezaan pandangan lah, perbezaan pendapat. Dan Syekh Sa'id Hawa ni adalah salah seorang yang tidak bersetuju dengan revolusi Iran tersebut. Jadi dia tulis buku ni untuk menjelaskan lah gapo dia nampak, gapo dia percaya bahawasanya revolusi tersebut adalah tipu semata-mata. Jadi hak kita tengok, kita baca ni adalah hujah-hujah dia. Orang lain buat mai hujah mereka, dan Syekh Sa'id Hawa tak setuju ni, dia juga buat mai hujah dia. Itulah. Dan dia telah sebutlah benda tu dalam mukadimah dia dan sebagainya. Kita pun telah sebut beza pandangan dan juga pendirian para ulama ni dalam mukadimah dulu. Dan buku dia ni dia tulis secara umumnya terbagi kepada dua fasal. Yang pertama berkenaan dengan akidah, akidah pelik Syiah ni, yang mana kemudiannya Khomeini pun turut berpegang dengan pandangan tersebut juga, pegang dengan pendapat yang sama. Kemudian bahagian yang kedua adalah pendirian, sikap yang pelik Syiah ni. Bahagian pertama ni kita telah baca sebanyak 4 bab dah lah baca. Yang pertama itu kita pergi secara ringkas lah, iaitu al-ghuluw fil a'immah, iaitu bersikap melampau dalam bab imam. Syiah ni dia percaya selepas pada Nabi SAW ada imam-imam yang dilantik sebagai pengganti Nabi lah, dan imam-imam tersebut ada urutan dia, ada dipanggil orang yang telah ditentukan. Jadi sesama Syiah juga dia berbeza, khilaf berkenaan dengan imam-imam ni. Hak tentunya dia percaya Ali tu imam dia. Lepas pada tu Hasan, Husain, lepas tu seterusnya lah. Kemudian hak seterusnya tu dia berlaku khilaf lah. Ada hak menganggap Muhammad bin Ali al-Hanafiyah tu sebagai imam, dia jadi aliran lain. Kemudian ada hak jadi Isna Asyariyah, imam 12 seperti mana turut hak masyhur tu lah. Ada hak Ismaili, pecah jadi gitu jadi gini, khilaf situ. Cuma mereka semua ni percaya bahawasanya ada imam yang dilatih selepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk yang pertama tu dia nak ayatnya Syiah ni dalam bab imam ni dia ghulu, melampau, lebih pada hak, melampau batas. Percaya benda-benda yang tidak sepatutnya terhadap para imam mereka tu. Jadi antaranya mereka percaya imam ni masum, tak berlaku, tak ada kesilapan, tak berlaku terlupa, silap dan sebagainya. Dan juga mereka percaya imam mereka ni kedudukan dia lebih besar pada Nabi lagi. Nabi kecil lagi, imam-imam dia lebih besar lagi. Dan juga mereka percaya bahawa imam-imam mereka ni boleh menghalalkan dan mengharamkan. Jadi imam tu ada power serupa dengan pembuat syariat. Jadi seolah-olahnya bukan Allah Ta'ala je boleh buat syariat, menentukan halal haram. Bahkan imam pun boleh menentukan juga halal haram. Besarnya kedudukan imam mereka.
Dan juga mereka percaya imam-imam mereka ni boleh mentadbir alih. Bukan Allah Ta'ala saja mentadbir alih, imam dia pun boleh mentadbir alih juga. Dan juga imam-imam mereka ni tahu benda-benda ghaib. Jadi itu semua berlaku syiriklah terhadap Allah Ta'ala. Sepatut hanya Allah Ta'ala saja benda-benda tersebut. Kita telah bacalah sebelum ni. Kemudian Khomeini juga menyebut perkara yang sama seperti mana akidah Syiah tersebut. Jadi Khomeini pun Syiah yang ikut seperti mana Syiah dulu juga. Dan kita tahu dah manhaj penulis ni dia akan bawa mari rujukan kitab-kitab Syiah terdahulu, kemudian baru dia bawa mari rujukan daripada tulisan Khomeini sendiri yang selari dengan kitab-kitab terdahulu Syiah dalam bab ni. Kemudian yang keduanya berkenaan dengan Al-Quran. Jadi Syiah ni berpendapat Al-Quran ni sudah diubah, sudah ditahrif. Para sahabat telah mengubah Al-Quran. Dan dia pun marilah kitab-kitab mereka tu sebut lagu tu. Di mana mereka kata mereka ada mushaf yang dinamakan Mushaf Fatimah. Lain sikit pada ahli sunnah. Mushaf tu 3 kali ganda lagi daripada Quran yang ada hari ni. Jadi Khomeini pun sebut benda yang seumpama dengan perkara tersebut juga. Jadi Khomeini pun sebut mudah saja bagi sahabat untuk mengeluarkan ayat daripada Alkitab. Mudah saja bagi mereka untuk mengubah dan menghilangkannya daripada mata manusia. Jadi dia pun sebut lagu tu juga. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga disebut berkenaan dengan pendirian Syiah terhadap sunnah Nabawiyah. Secara ringkasnya, Syiah ni dari segi sunnah ni mereka tak pakailah sunnah Nabi ni pasal mereka percaya lepas pada Nabi SAW wafat, para sahabat kebanyakan telah murtad daripada Islam, termurtad daripada agama Allah Ta'ala, kecuali 3-4 orang saja. Kita sebut dah baru ni ada riwayat daripada mereka sebut benda lagu tu. Itu riwayat palsu lah, riwayat yang mereka sandarkan kepada imam dia. Sedangkan imam mereka tak sebut pun lagu tu. Jadi mereka tidak menerima sunnah kerana mereka menganggap sahabat ni telah murtad belaka. Jadi lagu mana nak terima sunnah? Kerana sunnah ni, hadis ni diriwayatkan oleh para sahabat. Dia kata tak terima sahabat ni. Jadi mereka tak gunalah sunnah. Sebagai gantinya mereka akan guna riwayat-riwayat Ahlul Bait. Riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait mereka atau imam-imam mereka. Jadi begitu jugalah. Khomeini juga sebut senada dengan pandangan tersebut. Kemudian yang keempat, yang terakhir kita baca sebelum ni mengelepah, iaitu pendirian mereka terhadap para sahabat. Itu panjang sikit itu. Iaitu kalau ahli sunnah wal jamaah menganggap para sahabat ni adil. Riwayat para sahabat kita terima, semua terima. Dan semua ahli sunnah ni menganggap sahabat ni generasi yang mulia, generasi yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi Syiah seperti mana dalam bab 3 disebut, mereka menganggap sahabat ni telah murtad. Telah pun murtad. Dan bukan setakat tu, mereka juga jadi seolah-olah tradisi budaya, jadi hobi pula, iaitu mereka mencela, memburuk-burukkan sahabat. Itu dia sebutlah nama-nama sahabat-sahabat yang besar yang mereka cela, yang mereka keji. Jadi sahabat-sahabat yang besar pun dikeji. Kali itu dalam buku tu dia sebut sahabat yang diberi berita gembira dengan syurga, iaitu dijamin syurga. Kalau dijamin syurga punya kata juga, apatah lagi sahabat-sahabat lain hak biasa-biasa. Jadi sahabat hak hebat-hebat, hak bisa-bisa pun dia kata apatah lagi hak lain. Dan dia mai banyaklah nukilan-nukilan daripada kitab-kitab mereka, kitab-kitab Syiah yang menyebutkan perkara-perkara ni. Begitu akhir sekali Khomeini pun sebut gitu juga. Iaitu disebut Syaikhan, iaitu Abu Bakar dengan Umar banyak menyalahi Al-Quran. Bahkan dia buat ada bab berkenaan dengan kesilapan ataupun kesalahan Abu Bakar terhadap Al-Quran, kemudian bab kesilapan kesalahan Umar terhadap Al-Quran.
Okey, kemudian hari ininya kita akan masuk tajuk yang seterusnya lah. Cuma hari ini tajuk dia ni tak ikut manhaj hak sebelum ni dah. Dia mula ringkas dah. Contohnya bab yang kelima ni mereka mengurangkan lah memandang buruk kepada Rasulullah, tapi dia sebut semuka lah sini. Semuka surat lah sikit lah, tak orang mari bukti, tak orang mari rujukan. Hanya sebut secara ringkas saja. Dia tak sebut seperti mana manhaj sebelum ni kan. Saya awal ni akan sebut kitab-kitab dia sebut lagu mana. Kemudian Khomeini sendiri lagi sebut lagu mana. Sini disebut secara ringkas, tak apalah. Jadi kita boleh baca banyak bab sikit lah malam ni. Jadi yang kelima ni mereka Syiah ni percaya bahawasanya mereka i'tikad ada kekurangan lah. Mereka mandang buruk lah terhadap Nabi SAW. Dia kata sini dalam kitab-kitab Syiah ni dipenuhi dengan cerita-cerita, riwayat-riwayat yang mengurangkan Nabi, memburukkan Nabi lah. Sama ada dari segi, ada tiga lah dari sudut. Yang pertama, mereka mensasarkan kepada para isteri Nabi. Jadi ada riwayat-riwayat yang memburukkan para isteri Nabi. Seperti mana kita tahu, mereka ni hanya terima Ahlul Bait pada pandangan mereka lah. Kalau Ahlul Bait sungguh kan, dia akan terima lah isteri-isteri Nabi yang lain. Tapi sini mereka ni hanya terima hak mereka nak terima aja. Adapun isteri-isteri Nabi ni sepatutnya Ahlul Bait, tapi mereka tak terima. Jadi isteri-isteri Nabi ni mereka i'tikad mereka dikeji jugalah. Seperti mana sebelum ni kita sebut dah lah, ada video-video di mana mereka melaknat Aisyah, melaknat Hafsah, iaitu para isteri Nabi. Dan mereka adalah sebelum ni ada sebut contoh, mereka percaya berkenaan dengan hadis ifk. Mereka menuduh Aisyah, sedangkan Allah Ta'ala telah membebaskan Aisyah, telah menyucikan Aisyah daripada tuduhan-tuduhan kotor, tetapi mereka pegang lagu tu juga. Dia tak sebut contoh sini, tapi kita boleh relate lah, kita boleh kaitkan dengan hak sebelum-sebelum ni. Jadi Syiah ni, mereka ni banyak cerita-cerita yang memburukkan Nabi sebenarnya. Yang pertama dari segi mereka mensasarkan, memburukkan para isteri Nabi. Yang keduanya, mereka memburukkan para sahabat. Para sahabat pun kita sebut panjang dah sebelum ni. Banyak cerita-cerita yang mereka bawa, mereka penuhi dalam kitab-kitab dia ni berkenaan dengan keburukan-keburukan sahabat. Jadi sahabat ni huduh belaka, huduh semua. Tak comel lah cerita-cerita tu gak, kalau orang baca, orang kata pengaruh, terutamanya orang yang tak tahu gapo, tak ada asas. Tak kenal sahabat tu siapa, tak kenal perjuangan para sahabat. Sahabat tu takrif ko, lagu mana, kedudukan ko, semua tak tahu. Jadi bila orang main cerita gini dalam bentuk sejarah, contohnya cerita gapo hak berlaku, mereka kita pengaruh, mereka kata jolok sahabat ni supaya kita jugalah. Gila petih, gila jawatan, gila harta, gila tu, gila macam-macam lah, supaya orang biasa saja. Tak ada kedudukan tinggi seperti mana yang sepatutnya, seperti mana orang yang belajar tahulah. Tapi bagi setengah-setengah orang ahli sunnah sendiri tak mengaji benda-benda gini, kita pengaruh, akan percaya. Sama ada sedar atau tidak sedar lah. Kalau tak sedar pun boleh jadi, akan jadi terpengaruh lah, akan jadi rasa macam kurang kekaguman dia terhadap para sahabat. Pasal banyak cerita-cerita yang tak betul. Sebelum ni kita sebut dah lah beberapa cerita yang sebahagian ulama berpandangan kemungkinan direka dimasukkan oleh Syiah di dalam kitab-kitab. Sebab masuk dia riwayatkan, kemudian riwayat tersebut tersebar sehingga ada hak memasukkan dalam kitab-kitab. Ada ulama-ulama kemudian masuk dalam kitab dia. Jadi benda tu pun tersebar kepada ahli sunnah wal jamaah. Sehingga akhir sekali orang pun ingat betul cerita ni. Kalau dulu masyhurnya contoh besar lah, kita kata cerita Umar bunuh anak tina dia. Cerita gitu dulu sahur lah, mulai meluas, menyebar dalam kalangan ahli sunnah, dan orang pun pakat percaya lah belakang cerita tu. Tapi sebenarnya cerita tersebut tidak kuat langsung, riwayatnya lemah, bahkan dari segi logik pun banyak tak kena. Kita persoal banyak dah dulu. Orang Arab ni antara kelebihan dia ialah nasab, silah keturunan. Dia ingat tok nenek moyang dia tu, dia ingat keluarga dia, pokok keluarga tu. Jadi kalau berlaku gini, sepatutnya boleh ditanya, boleh disoal lah, anak hok mana, anak dengan bini mana, dengan mak mana, anak yang keberapa. Sepatutnya boleh tanya benda tu. Tapi cerita tu tak tahu siapa, tak tahu anak hok mana. Bahkan banyaklah kita boleh timbulkan persoalan seperti mana Hafsah ni anak Umar juga tina. Bapa Hafsah boleh hidup pula? Hak mana dia bunuh? Bapa bunuh hak tu tak bunuh Hafsah pula? Banyak persoalan lah jadi. Jadi tu contohlah antara perkara-perkara di mana
Mereka ni buat main cerita-cerita buruk terhadap para sahabat. Kemudian yang ketiganya, dari segi yang ketiga, mereka mensasarkan, memburukkan dari segi kesempurnaan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah tak sempurna risalah Nabi ni. Jadi kemudian mari Khomeini tambah pula perkara tersebut. Jadi menguraikan kedudukan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soal bagi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi tugas dia lah, tidak memenuhi tanggungjawab dia. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena yakin, kita kena akui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun tak sebut detail lah, dia hanya isyarat-isyarat lah. Dia kata Khomeini sendiri banyak sebut benda-benda yang memburukkan Nabi lah. Sini ni biasanya Mansuri banyak cerita lah. Dia kata memburukkan secara tidak langsung. Kalau kita sekali tengok cerita-cerita ataupun riwayat-riwayat yang dia bawa ni, seolah-olah macam puji, tapi sebenarnya kalau kita perhati molek, itu satu kejian lah, satu keburukan. Contoh macam tadi Omar. Kalau kita nak tengok seolah-olahnya nak cerita, dulu Omar ni daripada jahat kita mula lalu, bila masuk Islam ni jadi sahabat yang agung. Nak cerita hebat Omar ya. Tapi sebenarnya kalau nak tengok lebih baik kita perhati dengan teliti, ni satu jarum yang halus. Nak ayat Omar ni jahat asalnya. Jadi mudah kalau dia nak cerita Omar ni sebenarnya jahat pula. Lepas pada tu dia sebenarnya tidak masuk Islam untuk memperjuangkan Islam. Dia masuk Islam nak moga lain. Dia nak jaga kuasa dia. Tengok macam-macam lah. Cerita dia akan rekor, dia akan royak. Terutama cerita peristiwa tu lah. Omar lari bila Nabi minta, sebelum Nabi meninggal, Nabi wafat, Nabi minta kertas nak tulis. Omar lari. Jadi royak tu lah. Antara tanda-tanda tu. Omar ni ada niat jahat. Apa-apa tu Omar buat gini. Jadi kalau orang tak kenal kan, dia akan dengar cerita-cerita tu, dia kata, jolah lah. Tengok Omar, masa dia jahiliah dulu, anak tina dia bunuh. Jahatnya Omar ni. Tak pelik lah kalau lepas pada masuk Islam, tak eleh lagi perangai lama. Tak eleh lagi, ada lagi saki-baki buruk dia tu. Jadi kalau tengok molek, dia akan jadi lagu tu. Tapi kalau kita tengok sepitah lalu, hebatnya Islam ni. Orang jahat-jahat kita mau sepoma masuk Islam jadi sahabat yang besar. Tu sepitah lalu. Tapi orang belakangnya tak nampak. Begitu juga lah sini dia kata dia mengurangkan, memburukkan Nabi ni secara tak langsung, iaitu dengan cara dia tak sebutlah sini, tapi salah satu caranya ialah, salah satu contohnya dia memburuk para sahabat lah. Dia buat cerita sahabat ni gini jahat gini. Kalau orang percaya sahabat tu lagu tu, maka orang akan timbul persoalan pergi ke Nabi lah. Tahu mana Nabi ni didik lagu mana sahabat ni, siapa kau sahabat ni tak pakar gini melalu, jahat gini melalu, murtad habis sahabat ni. 3 power aja tak murtad. Jadi bunyi bisa sangat Nabi Muhammad, hebat, kita kata bapa tarbiyah. Sepatutnya kalau nak tarbiyah, kalau nak gapo ni rujuk Nabi. Ini tokoh besar. Kodok lah kata. Pasalnya Nabi didik sahabat ni berpuluh-puluh tahun, mati wafat je, pakat murtad berlaku. Tak bisa lah. Jadi itu satu memburukkan Nabi lah. Cerita dia tu. Sedangkan benda tu tak betul. Sahabat dok gitu. Jadi tak betul juga kesan dia, iaitu nak tunjuk Nabi ni tak pandai didik orang, tak jadi didik sahabat ni. Tak, secara tak langsung semuanya. Jadi disebut sini ada banyaklah benda-benda yang buruk yang disebut berkenaan dengan Nabi SAW, yang disebut disebar dalam majalah Impact International di London dalam bahasa Inggeris. Ini disebut oleh Syekh Said Awal lah. Dia cuma sebut gitu je, dia tak sebut petikai dan sebagainya. Dia sebut tahun 1984 gitu. Begitu juga majalah Asia di Lahore, Pakistan dalam bahasa Urdu, tahun sama juga 84. Dia kata kedua-dua majalah ni asalnya baik, bersahabat, sekutulah dengan Khomeini. Tapi lepas pada tu mereka juga memandang buruk kepadanya dengan sebab kata-kata dia lah, dengan sebab tulisan-tulisan dia memburukkan Nabi ni, sehingga akhir sekali mereka sebut haza nafyu lil islami wa tarikh lil islami. Ni menafikan Islam dan juga sejarah Islam. Itu yang kelima. Jadi ringkasnya Syiah ni ada riwayat-riwayat, ada kata-kata, ajaran-ajaran dan juga pegangan-pegangan dia ni yang sebenarnya memburukkan Nabi. Secara tidak langsung lah, secara orang tak nampak. Sama ada dengan cara memburukkan isteri, memburukkan sahabat dan juga meragukan
kesempurnaan risalah Nabi SAW. Kalau orang yakin dengan risalah Nabi, dia akan terima Islam seperti mana kita tahulah. Tapi sebab Syiah ni duduk ayat Islam tak kena, Quran tak tepat, tak betul, sudah diubah lah. Jadi semua benda tu akan meragukan risalah Nabi. Orang kata hak mana hak sebenar hak Nabi ajar. Dia nak meragukan orang lah. Jadi dia telah memburukkan risalah Nabi sebenarnya, meragukan orang kepada kesempurnaan risalah Nabi. Dia nak ayat hak dia tu betul. Hak kita nak pegang selama ni tak betul. Dia akan ragukan kita gini sehingga orang akan percaya betul risalah Nabi bawa tu tak betul dah. Hak besar sekali ayat Quran lah. Dia kata Quran tu dah diubah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, mereka mukhalafah dengan ijma'. Syiah ni dia menyalahi ijma'. Al-Quran telah menaskan bahawasanya ijma' orang Islam ni hujjah, menjadi hujjah. Seperti mana firman Allah Ta'ala, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Yang mengikut bukan jalan orang mukmin ni, kami akan biarkan mereka. Biar dia dengan pilihan mereka tu, kemudian mereka akan dihumbai dalam neraka. Akan tetapi Syiah ni dia tidak meraihkan, tidak terimalah ijma' ni, tak pakai ijma'. Begitu juga Khomeini, sama jugalah. Khomeini pun lagu tu juga. Pakai serupa dengan Syiah jugalah. Contohnya adalah mereka menyalahi ijma' dalam bab mengharuskan nikah mut'ah. Sini pun sama jugalah. Dia tak sebut panjang bab ni, sebut sikit juga. Jadi contoh besar dia bawa sini ialah mereka iaitu Syiah ni membolehkan untuk melakukan nikah mut'ah. Hal tu menyalahi ijma'. Dan perkara ni masih lagi berlaku di Iran sampai hari ini, lepas pada zaman Khomeini. Jadi masuk zaman Khomeini ni dia tidak sekat. Dia meneruskan, membenarkan nikah mut'ah. Jadi dia telah membenarkan sesuatu yang telah menyalahi ijma' umat Islam. Jadi dia terima jugalah. Kalau dia tak terima, dia akan halal. Dia membiarkan, maksudnya dia meredai benda tu. Dan nikah-nikah mut'ah ni dia kata, Syekh kata, tidaklah kecuali zina. Nikah mut'ah ni bukan apa-apa zina. Yang jelas lepas pada mana berlaku ijma' mengharaikannya. Antara orang kata harainya nikah mut'ah ni adalah Ali ibn Abi Talib sendiri. Jadi Ali sendiri antara yang meriwayatkan pengharaman nikah mut'ah ni. Tapi mereka tetap tak pakai juga, walaupun Ali, sedangkan Ali ni imam pertama mereka. Apa dia jadi gitu? Satunya sebab dia tak terima riwayat ahli sunnah. Sebut gini riwayat ahli sunnah. Yang keduanya dia kata Ali taqiyah aja. Pasal dia boleh nipu kan, dalam ajaran dia ni boleh bertaqiyah. Jadi dia kata Ali riwayat tak boleh haram tu taqiyah je, olok-olok je ahli sunnahnya. Sebenarnya hakikatnya dalam mazhab Syiah kita ni, dalam ajaran Syiah ni, sebenarnya benda tu boleh lagi. Jadi dia pergi gitu. Jadi saya kata sini betul. Memang asalnya Islam dulu tidak mengharamkan nikah mut'ah pada awal-awal. Awal-awal Islam ni asalnya dulu tidak diharamkan, boleh nikah mut'ah. Akan tetapi sabit lepas pada tu tetap pasti dah lepas pada tu bahawasanya Nabi SAW telah mengharamkannya kemudiannya. Lepas pada tu umat Islam juga telah ijma' terhadap pengharaman tersebut. Semua setuju betul haram dah. Tak boleh dah nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah ni dikata sesuatu yang memusnahkan struktur kekeluargaan, merosakkan salah satu maqasid Islam yang besar, iaitu menjaga kehormatan dan juga keturunan, dan juga menjaga anak-anak. Sebab nikah mut'ah ni banyak menimbulkan masalah lah. Seperti mana zina timbul isu, timbul masalah-masalah kesaksian buruk, begitu juga nikah mut'ah juga menimbulkan kesaksian buruk seperti mana zina. Jadi timbul masalah nasab, buat dengan siapa dia tahu. Kemudian anak-anak hak lahir daripada hasil nikah mut'ah tu lagu mana statusnya. Jadi banyak juga timbul masalah-masalah kemudiannya. Ini boleh baca, boleh baca sendirilah, boleh research sendiri kalau berminat lah. Jadi timbul masalah di Iran, anak-anak nikah mut'ah ni lagu mana kerjaan dia buat, lagu mana dia menyelesaikan masalah tersebut. Timbul isu pula. Cuma bezanya orang lain pergi tak betul, dia pergi tak apa.
Jadi timbul luar nikah sebab nikah mut'ah ni kan. Seperti mana tempat-tempat kita berlaku lah benda-benda lagu tu. Nak luar nikah dan sebagainya. Tapi orang tetap pergi tak boleh. Tapi tempat dia ni pergi tak apa. Itu beza dia. Makin molek berpahala bagi dia buat nikah mut'ah. Jadi semua ni dia kata makosidnya, struktur kekeluargaannya, kebajikan anak-anaknya semua telah dirosakkan oleh Syiah dengan sebab mereka membenarkan pakar nikah mut'ah ni. Dan akhir sekali dia kata Khomeini sendiri, kerajaan Khomeini sendiri menggalakkan, membenarkan nikah mut'ah ni. Tidak kata mengharamkan, menyekat dan sebagainya, bahkan mereka membenarkan. Jadi dia kata pada dah tu sebagai tanda bahawasanya mereka ni tak pakar, tak cara pun dengan ijma' Islam ya. Ijma' syar'i seperti sebagai satu hujah. Maksudnya kalau ahli sunnah ni ijma' ni satu hujah yang kuat, kena pakar, kena terima. Tapi bagi Syiah ni tak ada nilai langsung ijma' tu. Kalau dia ada nilai, dia akan terima, dia akan pakar bahawasanya nikah mut'ah ni tak boleh. Tapi dengan membenarkan nikah mut'ah dilakukan sampai hari ni, menunjukkan mereka tak pakar, tak cara pun ijma' tu, tak ada nilai bagi mereka. Jadi besarlah dia kata bahaya ni, bahaya yang besar. Mereka ni menyalahi ijma' dalam banyak perkara sebenarnya. Ini salah satu contoh saja dia sebut. Sebenarnya mereka menyalahi dalam banyak perkara, dalam akidahnya, dalam ibadatnya, dalam manhaj kehidupannya. Kita boleh tengok dia kata mereka telah menyalahi ijma' dalam semaya, dalam puasa, dalam haji dan sebagainya. Banyaklah. Start apa kalau kita kat syahadah tu lain dah. Syahadah Syiah tu lain daripada syahadah kita. Start situ beza dah. Pahak lain tu kan. Sopo beza belakalah. Dia pun semaya 3 kali sehari je. Puasa dia lagu lain, haji dia lagu lain, lagu lain belaka. Gitulah. Dalam Syiah Islam dan syariat-syariat lain beza belaka. Dan Khomeini pun gitu juga. Dia telah mengukuhkan lagi perbezaan ni. Dia juga telah mengiktiraf, meraihkan, mengukuh, menguatkan lagi mukhalafah ni. Beza dengan ijma' ni, mukhalafah ijma' ni. Sehingga dia ni telah menggazetkannya dalam dustur, dalam perlembagaan. Iaitu apabila dia menegaskan bahawasanya mazhab Imam 12 ni sebagai mazhab satu-satunya mazhab di Iran. Mazhab abadi lah, mazhab selama-lamanya. Dan dia menjadikan akta tersebut, undang-undang tersebut tidak boleh ditukar, tidak boleh diubah. Iaitu madah yang ke-12, akta 12 lah. Disebut sini gitu. Jadi Khomeini dengan dia menggazetkan, dengan dia mentakninkan bahawasanya Syiah lah mazhab di Iran, Syiah mazhab rasmi negara. Dan undang-undang ni, perlembagaan ni, akta ni tidak boleh diubah. Jadi bila dia menggazetkan perkara tersebut, dia juga telah menerima perkara-perkara mazhab Syiah ni banyak mukhalafah ijma'. Jadi dia menerima benda-benda yang menyalahi ijma' tersebut. Jadi rasmi. Jadi itu peranan dia. Kemudian yang ke-7. Yang ke-7, pendirian Syiah terhadap ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana Syiah memandang ahli sunnah wal jamaah? Ini dulu mungkin orang skeptikal sikit lah. Mungkin ada orang kata, tahu mana tak? Kita tak kenal lagi, kita tak biasa duduk. Tapi lah ni orang akan buat contoh Syria. Tengok Syria lagu mana berlaku. Kalau dulu mungkin tak nampak sangat. Tapi 2011 berlaku di Syria, berlaku huru-hara, berlaku revolusi. Situ orang nampak lah lagu mana Syiah ni memandang ahli sunnah wal jamaah lagu mana. Syiah Imam 12 menganggap sesiapa yang tidak beriman dengan imam-imam mereka dan juga maksumnya imam-imam mereka, siapa-siapa tak percaya bahawasanya ada imam-imam yang 12 ni yang dilantik ganti Nabi SAW
mengikut urutan dia 12 tu. Dan juga tidak percaya bahawasanya imam-imam ni maksum. Ini mereka panggil Nasibi. Bagi Syiah imam 12 ni. Mereka menganggap orang yang tidak percaya dengan imam dan tidak percaya imam tu maksum adalah Nasibi, dipanggil gelarnya. Orang yang menentang Ali digelar sebagai Nasibi. Nasibi ni pula haram ke atas mereka syurga dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ahli sunnah ni tak percaya dengan imam mereka dan tak percaya imam-imam mereka ni maksum. Jadi ahli sunnah ni jadi Nasibi lah. Tak boleh masuk syurga, masuk neraka. Antara kata-kata mereka yang disebut di dalam kitab-kitab mereka dan diikuti oleh Khomeini di dalam kitab-kitab dia juga ialah ucapan mereka daruratu mukhalafatu ahli sunnah wal jamaah. Mesti menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Keperluan untuk menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Waktu diulang-ulang di dalam kitab mereka. Banyak kalau baca, kebanyakan mereka ni menonjolkan perkara ni, iaitu gapo-gapo kita kena beza dengan ahli sunnah. Kena tak boleh sama. Dia kata betul, benda ni asalnya mari dengan nak ayatnya, dia nak ayat, kita kena ikut Alkitab was sunnah. Tak boleh ikut ahli sunnah wal jamaah, kita kena ikut Quran dan sunnah. Dakwa mereka lah. Tapi pengarah mempersoalkan lah. Kalau nak ikut kitab dengan sunnah, kitab mana? Sedangkan Alkitab, Al-Quran itu di sisi mereka muharraf. Telah pun diubah. Mereka percaya kitab Al-Quran ni sudah diubah. Jadi dia kata nak ikut kitab, nak ikut Quran. Quran mana yang nak ikut? Sedangkan dia sendiri kata Quran itu sudah diubah. Kemudian dia kata nak ikut sunnah. Sunnah mana? Sedangkan sunnah di sisi mereka ni gapo hak diriwayatkan oleh Syiah saja. Dia tak pakai hak sahabat-sahabat lain. Jadi sunnah mana yang mereka maksudkan? Tidak lain tidak bukannya nak suruh ikut dia sajalah, ikut Syiah saja. Tengok Khomeini sendiri sebut. Ni baru awak mari nukilai sikit. Dua bab tadi tak mari nukilai langsung pakai royak ya. Di sini dia Khomeini ada sebut dalam risalah dia At-Ta'adul At-Tarjih. Dia cerita berkenaan dengan khabar-khabar yang mari dalam bab menyalahi al-ammah. Riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang menyalahi ammah. Ammah tu apa? Iaitu ahli sunnah wal jamaah. Dia pun kata riwayat-riwayat ni ada dua kelompok. Yang pertama yang mari berkenaan dengan dua riwayat-riwayat yang bertembung. Yang kedua yang menzahirkan mesti menyalahi mereka dan meninggalkan khabar riwayat-riwayat yang menyetujui sama dengan mereka secara mutlak. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang serupa dengan ahli sunnah, orang tu kena tinggal. Mesti menyalahi mereka. Jadi lepas pada dia sebut riwayat-riwayat yang dia sandarkan kepada ahlul bait, imam-imam mereka, tapi riwayat-riwayat palsu lah, riwayat-riwayat tipu belaka. Yang mana riwayat-riwayat tersebut menyatakan riwayat daripada ahlul bait lah konon-kononnya menyebutkan wajibnya menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Dia pun sebutlah lepas pada tu Khomeini lepas pada buat mai riwayat-riwayat gitu, dia pun sebutlah. Tidak tersembunyi lagi. Jelas bagi kita bahasanya riwayat-riwayat khabar-khabar ni berkenaan dengan mukhalafat ammah, menyalahi ahli sunnah wal jamaah, dirajihkan di antara dua riwayat yang bertentangan. Kalau ada dua riwayat tembung, nak pakai hak mana? Hak ni kata A, hak ni kata B, nak pakai hak mana? Tengok hak mana menyalahi ahli sunnah. Kalau A salah dengan ahli sunnah, A betul. Kalau B salah dengan ahli sunnah, B betul. Kira gitu. Mudah ya. Bahkan ni dia kata hak sahih, hak seba dari kalangan fiqh ni, ahli fuqaha. Jadi dia akhir sekali dia buat penutup lah, dia kata jadi hasil daripada apa yang kita sebutkan daripada awal pembahasan lagi sehinggalah sampai sini ni, yang dirajihkan adalah nas-nas yang dirajihkan terdiri daripada dua perkara saja. Pertama, muwafaqatul kitab was sunnah, mesti menurut Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua, mukhalafatul ammah, menyalahi al-ammah, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Itu disebut dalam kitab Khomeini sendiri. Jadi dia kata, ketahuilah
Maka ketahuilah wahai pemuda-pemuda ahli sunnah wal jamaah, umat ini, inilah pandangan Khomeini berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah. Jadi janganlah dia kata takjub, kagum terhadapnya dengan tipu daya mereka dan juga tipu daya pengikut-pengikutnya. Tidaklah mereka itu kecuali penyeru-penyeru kepada kesesatan. Tidaklah mereka itu kecuali penyeru-penyeru kepada neraka. Allah Ta'ala telah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilayya. Mereka-mereka itu menyuruh pengikut-pengikut mereka untuk mesti menyalahi fatwa imam-imam mujtahid seperti mana Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad Ibn Hanbal, Abu Hanifah, Sauri, Auza'i. Bahkan mereka menyuruh pengikut-pengikut mereka menyalahi sesiapa sahaja ulama daripada ahli sunnah wal jamaah, dan mereka menganggap itulah kebenarannya, itulah jalan yang benar, maksud yang selamat, maksud yang dikehendaki. Jadi mereka ni memandang ahli sunnah wal jamaah seperti mana mereka memandang Yahudi dan Nasrani, iaitu mesti menyalahi mereka apabila tidak didapati dalam kitab sunnah dan ijma'. Jadi kalau kita memang kena menyalahi Yahudi Nasrani, jadi dia pun tengok kita tu menganggap kita seperti Yahudi dan Nasrani, iaitu dia kena beza sama dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, melampaunya mereka terhadap Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Mereka bersikap melampau terhadap Fatimah. Mereka percaya perkara-perkara yang tidak patut kepada Fatimah. Benar menyebutkan sesungguhnya cintanya kita kepada Fatimah radhiyallahu anha sebahagian daripada cinta kita kepada ayahnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suaminya, iaitu Ali ibn Abi Talib, dan juga anak-anaknya Hasan, Husain, dan hal lain-lain lagi lah. Ada ramai lagi anak-anak dia. Kita kena cinta, kena hormati, kena memuliakan mereka. Akan tetapi peliklah kalau memang kita kena sayang kepada Fatimah, tapi pelik kalau kita nasabkan, kita sandarkan kepada Fatimah benda yang tidak pun ada pada Fatimah. Memang kita sayang, tapi jangan duk reka pula kira ayat benda-benda tak betul, tak patut. Dan sehingga ke mengangkatnya lebih daripada qadar yang sepatutnya. Sepatut sekarang ni je, tapi angkat lebih, melebih-lebih. Tak boleh, tak sepatut lagu tu. Ini kitab-kitab Syiah dia sebut-sebut bahawasanya wahyu turun kepada Fatimah lepas pada Nabi SAW wafat. Syiah dia sebut lagu tu. Memanglah kita kena sayang ke Fatimah, tapi tak usahlah dia reka benda-benda tak betul. Kes saya telajak gitu, membesarkan telajak, melampau dalam membesarkan, sehingga kata wahyu turun ke Fatimah lepas pada Nabi wafat. Bahkan Khomeini tambah pula, lebih pula, di mana Khomeini telah mengangkat kedudukannya sehingga lebih daripada kedudukan para nabi, para anbiya. Di mana dalam khutbah dia, dalam ceramah dia yang diberi, yang dia sebut ketika di Husainiyah Jamran Zuhur hari Ahad bersamaan dengan tahun 86, iaitu ketika sambutan hari wanita, Aidul Mar'ah. Aidul Mar'ah ni kata hari Maulid Fatimah. Jadi hari wanita dia ni hari Maulid Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Syiah ni dia ada banyak maulid. Dia ada maulid utama. Bahkan para ulama sejarah seperti Al-Maqrizi menyebutkan Syiah lah mula-mula sekali sambut maulid ni. Kalau dulu orang Islam awal-awalnya tidak sambut maulid. Tak kenal pun maulid tu gapo. Pasal bukan budaya dia lah. Tidak jadi budaya mereka anniversary ni. Jadi hak mula-mula sekali Maqrizi sebut, hak buat mula-mula sekali adalah Khaji'ah Fatimiyah, Khaji'ah Syiah Ismailiyah, yang lebih dikenali dengan Daulah Fatimiyah di Mesir. Waktu hak mula-mula sekali sambut maulid-maulid ni. Lepas pada tu diikuti oleh orang-orang lain. Zaman tu mereka ni sambut maulid hak utama lah. Maulid Nabi
Maulid Ali, Fatimah, Hasan, Husain, kemudian maulid pemimpin dia, raja dia masa tu, sultan dia. Jadi hak tu dia buat dulu. Apa pada tu orang pakat dia turut-turut. Jadi hari wanita ni adalah hari kelahiran Fatimah. Jadi dalam sambutan tersebut Khomeini sebut, dia kata Fatimah Zahra hidup selepas pada wafat ayahnya iaitu Nabi SAW 75 hari. Dia telah dalam 75 hari itu dia sedih, dia berduka, dan Jibril Al-Amin turun pergi kepada Fatimah ni, beri takziah, ucapkan takziah dan juga cerita, menyampaikan kepadanya perkara-perkara yang akan berlaku. Cerita. Jadi turun wahyu kepada Fatimah ni, Jibril riwayat benda dia. Jadi dia kata jelas daripada riwayat ni bahawasanya Jibril dalam tempoh 75 hari ni dia banyak duk pergi mari, mari jumpa Fatimah ni. Jadi dia kata aku tidak menganggap ada riwayat lain seperti riwayat ini menyebutkan ada selain daripada Nabi boleh mari Jibril mari lagu ni. Dan dia kata Ali, Imam Ali menulis perkara-perkara ni yang disampaikan kepada Fatimah oleh Jibril. Jadi boleh jadilah dia kata qadaya Iran, gapo berlaku di Iran ni antara benda-benda yang disebut Jibril kepada Fatimah tu lah. Boleh jadi Jibril riwayat dah ke Fatimah ni. Nanti akan datang ni akan berlaku revolusi. Orang Syiah akan ada negara dan sebagainya. Dia kata. Dia kata belaka. Jadi kata tak tahulah sama ada Ali ni dianggap penulis wahyu juga pada Fatimah ni seperti mana Ali ni penulis wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi turunnya Jibril kepada seseorang ni bukan perkara yang mudah, bukan perkara kecil lah dia kata. Kita tidak menganggap Jibril ni turun pada setiap orang. Jibril ni tidak turun semua orang. Jadi tidak mesti ada hubung kait di antara ruh insan tersebut dengan ruh yang turun kepadanya iaitu Jibril. Di mana Jibril ni dianggap ruhul azam, ruh yang mulia, ruh yang agung. Jadi hubungan ni hanya wujud di antara Jibril dan para anbiya yang kedudukannya tinggi. Para anbiya yang tinggi, yang kedudukan yang tinggi seperti mana Rasulullah, Isa, Musa, Ibrahim dan sebagainya, seperti seumpama mereka tu, besar-besar ya. Dan Jibril tidak turun kepada sesiapa selain daripada mereka tadi. Dan aku tidak dapat terjumpalah riwayat-riwayat yang kata Jibril turun kepada para imam. Imam dia ni besar dah, bisa dah. Tapi setahu besar imam dia ni pun Jibril tak turun, tak pergi kepada para imam dia. Jadi dia kata ni kelebihan yang tidak dicapai oleh orang lain selepas daripada para nabi kecuali oleh Fatimah aja. Lepas pada nabi tak ada dah orang lain ada kelebihan Jibril mari waktu turun wahyu hidup cerita benda akan datang. Kecuali Fatimah aja dia kata. Inilah kelebihan yang khusus kepada Fatimah Zahra. Jadi menyakitlah ni. Melampau memuji-muji orang lebih-lebih ni menyakit, masalah. Tempat kita banyak juga berlaku. Bila kagumnya seseorang, reka cerita. Macam-macam lah reka cerita ni. Terutamanya orang kagum. Para ulama ke, ulama-ulama fiqh. Orang kagum kepada mereka, dia pun reka cerita. Tok wali, ataupun ustaz-ustaz, para ulama dan sebagainya, orang kagum dia, orang pun reka cerita. Ni hebat dia ni. Dulu dia boleh gitu, dia berlaku gini. Banyak gitu. Jadi dia kata kata-kata seumpama ni. Ni perawi ni pengarah lah. Sayyid Hawa kata kata-kata seumpama ni mengeluarkan tuai saja kata ni daripada agama Islam dengan ijma' muslimin. Walaupun mereka berbeza mazhab. Tak kira mazhab mana pun akan ijma' katakan siapa kata lagu ni terkeluar lah daripada agama Islam. Ini kata boleh ada turun wahyu lagi ke orang lain lepas pada Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah 4 bab yang kita baca ini. Jadi kata penutuplah daripada fasa yang pertama kita baca ni iaitu 8 perkara contoh dia orang mari kepercayaan pendirian pelik orang Syiah ni, yang mana Khomeini pun tahu tu jugalah, pergi lagu tu juga. Jadi dia kata lepas pada
kita cerita beberapa akidah-akidah Syiah Isna Arsyariah ni, Syiah Imam 12 ni. Inilah juga sebagai daripada akidah Khomeini. Kita sebut secara ringkas ya, kata. Adalah kitab-kitab mereka sendiri dan juga daripada kitab-kitab Khomeini sendiri. Yang sebut benda-benda yang pelik, benda-benda yang karut ni lah. Dan sesiapa yang menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengetahui kesuciannya dan mengetahui mazhab-mazhab fiqh dalam bab tahqiq, jarh wa ta'dil dan sebagainya, orang-orang ni tidak akan boleh menerima, tidak akan mampu menerima gapo yang mereka ketemui dalam kitab-kitab Syiah lah, dari segi pelik-pelik ni. Perkara-perkara yang pelik. Jadi kalau orang tu betul-betul kenal agama Islam, faham agama Islam, dia tak lagi. Dia tak boleh terima, dia kata sini, bila dia baca kitab-kitab Syiah ni. Dia akan rasa pelik dah, dia akan rasa berat hati. Apa gini mau lalu ni? Apa yang faham budak percaya pelik-pelik lagu ni? Lagu mana boleh berlaku lagu ni? Macam mana seseorang ni lepas pada nampak kebenaran Islam ni, dia boleh percaya benda-benda karut lagi. Kebanyakannya boleh kata tak masuk akal, tak logik. Menyalahi agama tu sahalah, tak logik pun. Dia boleh percaya juga. Jadi kata orang-orang hak lagu ni tak boleh, tak mampu untuk memahami, untuk menerima apa ya boleh ada riwayat-riwayat lagu ni. Akan tetapi sebahagian pemuda Ahlussunnah wal Jamaah mereka tertipu dengan mereka ni, tertipu dengan Syiah kerana jiwa mereka kosong. Jadi para penipu ni akan cuba memenuhkan jiwa mereka dengan perkara-perkara ni lah. Sebabnya mereka menampakkan bahawasanya ajaran Khomeini ni suatu perkara yang asli dan hidup, dinamik. Ni hak sebenar ni. Ni hak Islam sebenar. Hak ahli baik pertahankan. Hak ramai orang telah rosakkan. Ahli baik tetap mempertahankan ajaran hak sebenar. Ni. Jadi dia menunjukkan perkara tersebut sehingga ramai pemuda-pemuda ahli sunnah tertipu, terpedaya. Sedangkan dia kata tidaklah perkara-perkara tu kecuali kubur kepada agama Islam. Kita dah ingat hak tu hak asli. Sebenarnya hak tu lah kubur, iaitu kehancuran kepada agama Islam hak sebenar, dan juga cubaan untuk mengebumikan, cubaan untuk mengkambuh agama Islam dan penganut-penganutnya. Maka wahai pemuda umat Islam, awaslah, beringatlah, dia kata, dengan tipu daya tadi. Jadi itulah kita baca beberapa bab ini. Perhabis lalu fasa yang pertama ni, iaitu yang kelima, mereka memburukkan Rasulullah SAW, cara memburukkan para isteri, memburukkan para sahabat, dan juga memburukkan risalah Nabi SAW sendiri. Yang kenanya mereka menyalahi ijma'. Contoh hidup ramai, contoh besar adalah nikah muta'ah. Yang ketujuhnya adalah pendirian mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Jadi bagi mereka ahli sunnah wal jamaah ni nasibi lah, tak percaya seperti mana dia percaya. Jadi mereka berpegang ke mana kita kena menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah pegang A, kita kena pegang B. Kalau ahli sunnah wal jamaah jalan dengan kaki, kita kena jalan dengan tangan. Bukan gitulah. Kena lain sama. Seolah-olah contoh. Yang ke-8-nya, mereka melampau terhadap Fatimah, sehingga mereka mengatakan Fatimah ni boleh wahyu. Pada Nabi wafat, Fatimah boleh lagi wahyu, turun wahyu lagi. Jadi tidak sudah dengan Nabi wahyu ni. Ada lagi lepas pada Nabi turun wahyu lagi. Lepas tu mungkin mari orang kemudian kan nak etek lah, dakwa juga, turun wahyu lagi ke orang lain juga. Jadi kemudian dia telah menutup akidah-akidah ni dengan menyebut bahawasanya ni akidah-akidah yang pelik. Dan kalau orang tahu Islam yang sebenar, mereka tidak akan boleh terima apa disebut ni. Akan tetapi ada juga pemuda-pemuda Islam yang tertipu, terpedaya dengan tipu daya mereka ni kerana nampak betul, nampak asli, nampak hak betul, tapi sebenarnya ini adalah kehancuran kepada agama Islam sebenarnya. Perakatlah. Jadi dia kata, wahai umat Islam, pemuda-pemuda Islam, kita kena beringat. Ini ditulis oleh Said Hawa sendiri. InsyaAllah seterusnya kita akan masuk fasa yang kedua lah. Jadi rasa cukup setakat tu dulu untuk hari ini. Moga-moga kita dapat manfaat apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan buruk daripada anak sendiri lah.
hakikatnya semua daripada Allah Taala. Aku qali hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.